Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT yang menghimpunkan kita di dalam masjid ini, salah satu daripada rumah-rumahnya, dengan niat insya-Allah sama-sama kita nak hidupkan majlis ilmu, majlis zikir dan majlis tafaqquh fid din, yang mana pada majlis seperti ini terdapat kelebihan dan cukup banyak fadilat-fadilat yang telah dikhabarkan kepada kita daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak riwayat-riwayat hadis tersebut. Di antara hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan menuntut ilmu ataupun duduk dalam majlis ilmu ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ridwanullah taala alaihim, idza marartum biryadil jannati farta'u. Sekiranya kamu semua lalu bersebelahan dengan taman-taman syurga, maka singgah dan menikmati apa yang ada pada taman tersebut. Para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga ini wahai Rasulullah? Sebab para sahabat tahu syurga ni akan wujudnya selepas kita mati ataupun akan masuk selepas hari kiamat. Tapi Nabi pesan awal-awal di dunia ni, kalau lalu dekat taman-taman syurga, berhenti masuk dan menikmati apa yang ada dalamnya. So perkataan farta'u ni kalau nak terjemahkan dia tu semua, ni masuk, menikmati, ambil manfaat apa yang ada dalam dia. Jadi para sahabat tertanya, apa yang dimaksudkan dengan taman syurga dalam sabda Nabi SAW ni? Okay, Nabi SAW sebut apa? Hilaqu zikr, halaqah zikir. Dalam riwayat majalisu zikr, iaitu majlis-majlis zikir, majlis yang kita memperingati Allah SWT padanya adalah taman syurga. Dan para ulama seperti mana diriwayatkan juga daripada Imam Sayyidina Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu, guru pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan komentar pada hadis ini bahawa majlis yang kita duduk mempelajari syariat Allah SWT, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita solat, berjual beli berdasarkan apa yang Allah SWT telah turunkan dalam syariatnya, maka itu semua dikategorikan sebagai majlis zikir. Jadi moga-moga kita duduk di sini mempelajari ilmu agama Allah SWT. Allah SWT hitung kita di kalangan mereka yang berada dalam majlis zikir taman-taman syurga. Dan Nabi SAW juga sebut dalam satu hadis, ma'ubidallahu bisyai'in afdalu min fiqhin fid din. Tidaklah Allah Ta'ala itu disembah dan diabdikan diri kepada Allah SWT itu tidaklah lebih afdal daripada memahami agama itu sendiri, tafaqquh fid din, dan mempelajari agama sendiri. Dan kemudiannya Nabi SAW sebut, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Seorang yang faqih, yakni orang yang betul-betul memahami ilmu agama dia, ia ni lebih berat pada syaitan, lebih daripada 1000 orang ahli ibadah. Maksudnya ahli ibadah yang tidak faqih, beribadah tapi tanpa ilmu. Syaitan mudah untuk menyesatkan orang seperti ini. Tapi orang yang faqih, orang yang tahu ilmu agamanya, dengan ilmu dalil Qurannya, dengan sunnah Nabi SAW dia, dengan fatwa-fatwa ulama yang muktamad dia, jadi dia punya ilmu yang membezakan amalan yang betul-betul sah, apa yang batal, akidah apa yang diterima oleh Allah Ta'ala, apakah akidah yang tersesat. Sebab itulah Nabi SAW sebut,
syaitan susah nak kacau orang yang ada ilmu seperti ini, sebab dia ada sesuatu yang dipanggil sebagai furqan, membezakan antara yang hak dan batil. Kemudiannya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini daripada Nabi SAW buat komentar pula. Beliau berkata, li an ajlisu fi li an ajlisu sa'atan atafaqahu fi din ahabbu ilayya min an uhya al-lailata kullaha. Sayyidina Abu Hurairah kata, aku duduk satu waktu, 1 jam untuk mempelajari ilmu, lebih aku sukai daripada aku menghidupkan malam seluruhnya. Ini dengan ibadah. Maksudnya di sisi Abu Hurairah afdal lagi menuntut ilmu. Dan satu hadis Nabi SAW, satu hari Nabi SAW masuk dalam masjid dan Nabi SAW nampak 2 halaqah. Halaqah ni maksud dia 2 kumpulan yang duduk secara bulatan. Ada 2. Dan Nabi SAW tanya, ni halaqah apa? Ni halaqah apa? Mafhum dari hadis tersebut, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW tanya satu kumpulan ni, mereka kata, kami duduk berzikir, memuji Allah Ta'ala, bertasbih dengan bertahmid, mengingati apa yang Allah Ta'ala kurnia pada kami dengan hidayah Islam dan segala nikmat dia. Jadi kami duduk berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, contohnya. Kemudian ni yang satu lagi pula kata, kami duduk untuk mempelajari ataupun mengingati ilmu, muzakarah ilmu yang belajar daripada Nabi SAW. Nabi puji dua-dua kumpulan, dua-dua baik, dan dua-duanya dapat pahala dan rahmat di sisi Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW kemudian duduk dengan majlis ilmu. Nak katakan majlis zikir kita duduk sahaja, tuan-tuan, katalah kuliah Ustaz tak mai ke, kan kita kata apa program hari ni, kita nak tunggu isyak nak balik, kata tak berbaloi. Kata tak apa, kita duduk, kata kita berzikir, baca Quran ke, ataupun nak bertasbih ke, berselawat ke, baca kitab Dalail Khairat ke, himpunan selawat ke, ataupun baca wirid-wirid yang ditinggalkan oleh ulama, macam Hizib Imam Nawawi ke, Hizib Bahar Imam Asyadzili ke, semua majlis zikir pun baik, kan, dipuji oleh Allah SWT. Tapi kalau sekiranya kita duduk kemudiannya mari kita muzakarah kitab-kitab kita mengaji dengan tok guru kita dulu, kan, pakat ngaji belaka dah, tapi nak peringat balik pun baik juga. Nampak no? Jadi sebab itulah majlis seperti ini, tuan-tuan, fadilat banyak. Nak baca kitab hadis dia tentang fadilat ni cukup banyak, tebal. Tapi tuan-tuan, hati kita nak kena ikhlas. Hati kita biar betul-betul kerana Allah SWT, semoga kita dapat fadilat-fadilat tersebut. Takut pula kita seperti mana disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa bihi ilaihi wujuhan nas adkhalallahu an-nar. Barang siapa yang menuntut ilmu sebab dia nak tunjuk pandai ataupun berlumba-lumba, ada competition dengan ulama. Dia tengok ulama tu alim, kata tak boleh jadi, kata aku pun nak kena alim macam dia juga supaya aku boleh besok lawan dia balik, contohnya. Ataupun sebab dia nak berdebat-debat, nak tunjuk pandai depan orang yang tak reti, ataupun sebab dia nak memalingkan wajah-wajah orang pada muka dia. Ini nak cari populariti, nak cari kemasyhuran, maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ini ke dalam neraka, na'udzubillah. Sebab niat tadi, asal dia mereka dah buat satu benda yang sangat mulia, sangat besar, asal dia fadilat di sisi Allah Ta'ala, tapi oleh kerana niat yang rosak, jadi terbalik ikut. Jadi kita kena sentiasa muhasabah dan juga perbetul niat. Sama-sama kita betulkan niat kita, dan setiap amalan kita yang kita kena sematkan, buatlah semata-mata kerana Allah SWT, mengharapkan redha Allah SWT dan keselamatan pada hari akhirat. Amin. InsyaAllah, tuan-tuan, kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Ar-Risalatul Fikriyah, yang mana kitab ini mensyarahkan manzumah ataupun himpunan. Manzumah ni maksud dia ringkasan daripada ilmu yang dinamakan sebagai Jauharah At-Tauhid. Jauharah At-Tauhid, ringkasan ilmu dalam ilmu akidah, yang ditulis oleh Imam Abul Amdad Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada buku, buka Musrat 3. Kalau ada buku, tuan-tuan, insya-Allah lah kot boleh boleh baca sambil-sambil juga, kan. Dan kita mohon kepada Allah SWT lah, moga-moga lah tuan-tuan kita baca kitab ni dan khatam kat masjid ni. Moga, kita pun tak tahu kan usia kita, saya pun tak tahu, tapi kita harap Allah Ta'ala moga-moga dapat dan lah khatam kitab ni, dan moga-moga bolehlah kita kenduri pun kalau khatam kitab. Tapi kitab ni
dah diterjemah dan disyarahkan oleh Dr. Aqli Ahmad, pensyarah kanan kolej, masa ni masih lagi Queen, sekarang dah Uni Syams di Kedah. Tak salah saya dia pun naik pangkat dah ni, jadi ketua jabatan syariah ataupun saya pun tak pasti dah jawatan dia apa, salah seorang ahli majlis fatwa di Kedah. Saya tengok kitab ni mudah bahasa dia, agak mudah bahasa dia, dan ada tuan-tuan pun kalau ikut dia boleh baca, banyak boleh faham lah kan. Jadi kalau kita lihat kitab ni pada muka surat 3 bab 1, dia buat biodata Imam Ibrahim Al-Laqani, pengarang Manzumah. Saya nak terjemah bahasa Melayu Manzumah ni pun saya tak reti. Manzumah ni tuan-tuan, ulama dulu, saya ada cerita pengajian lepas, ulama dulu nak memudahkan pelajar-pelajar untuk menghafal ringkasan ilmu supaya mereka ada nota-nota yang padat, yang mana benda tu dihafal. Jadi bila-bila masa nak mengajar, kita ingat nota-nota tu. Jadi mereka ni buat dalam bentuk syair. Syair Arab ni tuan-tuan, dia ada timbangan neraca dia, dan juga ada qafiyah dia. Itu hujung dia tu macam kita lah ada sajak ni kan. Bahasa Melayu kita dalam bahasa Melayu kita pun ada lebih kurang macam tu lah, macam pantun kan. Pantun kena ada dia punya rangkap kan. Rangkap kan, hujung tu kan mesti nak bunyi sama kan. Jadi kalau buat pantun, ayat pertama panjang lebar, tiba ayat kedua pendek, betul hujungnya bunyi lain, tu tak pantun nama dia kan. Dia mesti ada rangkap-rangkap. Macam itulah bahasa Arab. Tapi cuma bahasa Arab tuan-tuan, syair Arab ni dia lagi detail lah, lagi terperinci, sebab dia ada ilmu dia pula. Rangkap yang panjang dipanggil Bahrul Muhit, yang bahar apa tu kemudiannya dia panggil Rajaz, dia ringkas sikit. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia biasanya kena belajar bab arud wal qafiyah dia panggil. Nampak no? Jadi orang Arab ni nak memudahkan ringkasan ilmu ni ataupun nota-nota ilmu ni dihafal, mereka buat bentuk syair. Kemudian dinamakan sebagai manzumah. Adalah manzumah dalam fiqh, manzumah dalam ilmu nahwu, manzumah dalam ilmu tajwid, dan manzumah dalam ilmu akidah macam mana kita nak belajar ni, kitab apa ni, Jawharat Tauhid, manzumah dalam ilmu tasawuf, semua ada. Jadi pelajar-pelajar, biasanya pelajar pondok dia pun akan hafal lah. Pondok di Malaysia kita hafal, dan di tanah Arab pun mereka hafal. Supaya benda tu lekat dalam kepala, dia tahu fatwa ke apa semua lah. Macam itulah. Baik. Jadi kemudiannya manzumah yang ditulis oleh Imam Laqani ni masyhur, jadi masyhur, dihafal oleh ramai, dan jadi silibus pada pengajian-pengajian di halaqah-halaqah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama ni di Azhar sampai hari ni. Di antara silibus yang diajar di Azhar sampai hari ni, kitab yang kita nak baca ni, tapi cuma kitab kita baca ni dah disyarahkan oleh Al-Fadil Dr. Aqli Ahmad ni, dan diterjemahkan dan disyarahkan. Baik. Jadi pada bab pertama, biodata Imam Laqani, tuan-tuan saya tak mau panjangkan, sampai di kitab insya-Allah boleh baca. Jadi kita terus masuk bahagian kedua, isi kitab dia. Bab 1 muqaddimah. Jadi dia terus kata sini rangkap 1. Ini rangkap pertama sekali dalam syair dia. Tajuk dia pujian bagi Allah dan selawat serta salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Al-Laqani rahimahullahu taala, alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi. Artinya, segala puji bagi Allah atas segala rahmatnya ataupun pemberian kurniaan dia. Sebab perkataan silatihi kat sini asal maksud dia na'maihi, maksudnya nikmat-nikmat dia, hadiah-hadiah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Maksud dia kata segala puji bagi Allah Ta'ala. Kenapa kita puji Allah Ta'ala? Di atas hadiah kurniaan yang banyak Allah Ta'ala beri pada kita. Kemudiannya salam Allah SWT yang ini kepada Nabi Muhammad SAW bersama selawatnya. Kemudiannya beliau kata dalam rangkap ini penulis memulakan bicaranya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zahirnya pengarang kitab iaitu Imam Al-Laqani tidak memulakan penulisan beliau dengan lafaz basmalah. Yang ini para ulama yang talaqi ataupun yang dengar belajar daripada guru ke guru, ambil matan Jawharat Tauhid ni, mereka dapati tak ada bismillah. Nampak no? Tak ada bismillahirrahmanirrahim. Terus kata alhamdulillahi ala silatihi, terus puji bagi Allah Ta'ala. Jadi pada zahirnya dia tak mulakan dengan bismillah. Sekarang ni dia nak bincang bab tu.
Namun dia kata hakikatnya beliau telah memulakannya dengan ucapan basmalah secara lisan. Jadi mereka ni berbaik sangka dengan Imam Laqani, kata mungkin dia ketika tulis manzumah ni dia kata dengan lafaz lisan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia tulis alhamdulillahi ala silatihi. Macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata tak sebut bismillah ni satu kekurangan dalam mula tulisan kitab. Nampak no? Sebab tak tulis bismillah ketika mula tulis kitab ni ada satu kekurangan. Sebab apa dia kata? Sebab ada riwayat hadis daripada Nabi SAW, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kullu kalamin atau amrin dhi balin la yuftah bi dzikrillahi fahuwa abtar atau kama qala atau qala aqta. Maksudnya setiap perkataan atau perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, maksud dengan menyebut bismillah, maka ia terputus. Maksud terputus ini berkuranglah berkatnya. Ataupun dalam hadis Nabi kata aqta. Aqta maksudnya benda tersebut akan jadi bersifat yang terputus, terpotong. Dalam riwayat hadis lain yang banyak lafaznya tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap satu perkara yang syariat mengambil berat tentang perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dianya terputus. Dalam riwayat fahuwa abtar, dalam riwayat fahuwa ajzam. Ajzam maksudnya benda tu seperti sakit kusta. Sakit kusta kan, kalau orang tu kena, na'udzubillah, nasallallahu salamah lana wa lakum, moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada penyakit ni. Tapi saya nak ceritakan, kalau sakit kusta ni orang tu kena, kan badan dia makin lama makin mereput, lepas tu sampailah terputus-putus, terjatuh-jatuh. Jadi Nabi SAW dalam hadis tersebut menyifatkan satu urusan yang asal syariat ambil berat urusan tersebut, tapi kita buat tak mulai dengan bismillah. Jadi benda yang kita buat tu seolah sakit kusta, dia terputus-putus. Kan? Dalam riwayat fahuwa abtar, perkataan abtar maksud dia terputus keturunan. Inna syani'aka huwa al-abtar. Nampak? Inna syani'aka huwa al-abtar. Orang yang mencela kamu wahai Muhammad, mereka lah yang terputus keturunan. Abtar. Sebab ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut inna a'tainakal kautsar, kan, surah Kautsar. Sesungguhnya kami, iaitu Allah, memberi kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Apa makna kautsar? Ada banyak tafsiran ulama. Antaranya al-kautsar kebaikan yang banyak. Sebab Nabi SAW hari ni tuan-tuan, kalau ada orang buat baik, tak siapa boleh melampaui kebaikan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau cerita pasal pahala, ada siapa tak pahala lebih besar pahala daripada Nabi SAW? Mana ada? Semua kebaikan kita hari ini sebab Nabi SAW. Baik, mungkin ada orang tertanya, habis Nabi yang terdahulu, umat terdahulu, mereka ada yang hidup 1000 tahun seperti Nabi Nuh AS sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita hari ini buat amal kebaikan, memanglah masuk ke neraca Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sebelum tu, Nabi Nuh, macam mana kita kata Nabi Muhammad lebih daripada dia? Sebab semua Nabi yang dahulu tuan-tuan diutuskan, dah buat aku janji dengan Nabi SAW bahawa mereka juga diutuskan untuk membenarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun Nabi Muhammad datang kemudian, tapi misi mereka kerana Nabi Muhammad. Faham tak tuan-tuan? Nanti insyaAllah secara terperinci kita akan bincang dalam bab nubuah, bab kenabian. Ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Tetapi semua Nabi yang datang, antara misi risalah mereka adalah membawa khabar bahawa akan datang Nabi akhir zaman, dan mereka sendiri sebenarnya datang untuk membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi Muhammad tak datang lagi. Macam mana firman Allah Ta'ala tu, laqad akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nampak? Dalam surah Ali Imran kan? Surah Ali Imran. Maksud dia telah datang kepada ketika mana Allah SWT mengambil perjanjian kepada semua Nabi, ketika mana aku memberi kamu pada kamu wahai para Nabi kitab dan hikmah, kemudian akan datang seorang Rasul. Ini Nabi Muhammad SAW. Bila datang Rasul ni, kamu semua mestilah beriman dengan dia dan membantu Nabi ni. Maksudnya sekiralah ditakdirkan kamu semua wahai Nabi bertemu dengan Nabi Muhammad, kamu semua akan beriman, kena ikut Nabi ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum, qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Allah Ta'ala kata pada para nabi, kepada para nabi,
Apakah kamu semua telah berikrar dan mengambil perjanjian aku ini? Qalu aqrarna. Mereka semua berkata kami berikrar, kami telah berakur perjanjian ini. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah Ta'ala pula berfirman, kalau kamu dah buat satu janji, kamu sendiri menyaksikan janji ini, dan aku akan bersama-sama kamu semua wahai para nabi menyaksikan dan perjanjian ini tentang Nabi Muhammad SAW. Nampak no tuan-tuan? Baik. Jadi sebab itulah mana ada orang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW, kedudukan, pahala, amalan dan segalanya, ada sudut kebaikan. Jadi ini salah satu makna Al-Kautsar. Nampak no? Salah satu makna Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Antara makna Al-Kautsar tuan-tuan seperti mana yang biasa kita dengar, iaitu telaga yang Allah Ta'ala kurniakan dekat padang mahsyar. Seperti mana di sana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir beliau, bahawa telaga Kautsar ni dia berada di padang mahsyar kelak, di mana di padang mahsyar tu tak ada apa tuan-tuan, bangunan tak ada, pokok tak ada, jadi apa benda yang tinggi tak ada, jadi bayang-bayang tak ada. Bayangkan, bayang-bayang tak ada, dan matahari atas kepala kita dekat. Riwayat milun. Mil ada dua terjemahan dalam bahasa Arab. Satu maksud dia yang paling teruk sekali, makna dia jarum celak. Jadi kalau sekiranya makna jarum celak, maksudnya matahari di antara kepala kita dengan kepala kita dengan matahari itu sejengkal jarum celak saja. Tapi dalam satu makna lain, mil macam bahasa Inggeris mile, batu, sebatu. Bahasa Inggeris pun batu kan mile kan. Asal bahasa Arab milun. Nampak no? Tu okey sikit lah, walaupun tuan-tuan satu batu pun matahari tak ancok apalah kan. Dan keadaan tersebut tuan-tuan, padang pasir yang cukup luas, apa pun tak ada, nak berteduh pun tak ada tempat. Kita pun tahu kan, seperti mana disebutkan dalam hadis. Tapi ada bayang-bayang yang seperti mana kita biasa dengar hadis yang 7 golongan duduk bayang-bayang tersebut. Dan ayak nak minum kat mana tuan-tuan? Tak ada ayak kowe ke, ayak telaga semua tak ada. Jadi ada ayak Kautsar. Dan Nabi SAW pesan kepada umatnya, cari telaga Kautsar ni, sebab Nabi nak jumpa umat dia di sana. Dan tuan-tuan tahu kan, kalaulah katalah tuan-tuan, padang mahsyar tu seluas bumi ni, bumi yang sama kita duduk sekarang ni jadi padang mahsyar, walaupun setengah ulama pendapat lain dia lebih luas daripada bumi. Ada setengah ulama pendapat tu lagi dahsyat lah. Tuan-tuan, macam mana kita nak pi telaga Kautsar ni tuan-tuan? Nak cari macam mana? GPS tak ada. Kalau ada GPS pun tuan-tuan, kita nak pergi naik apa? Binatang mana ada, unta apa semua. Kereta lagi lah tak ada. Nak jalan, nak pergi macam mana? Ni yang risau ni. Tapi Nabi pesan. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Fitan. Nabi SAW sebut, ana faratukum bil haud. Aku akan mendahului kamu semua dan tunggu kamu dekat telaga Kautsar. Nampak no? Tetapi telaga Kautsar ni besar, dan riwayat luas dia tuan-tuan di antara Ailah sampai Sana'a. Ailah sekarang ni dia dekat Palestin. Sekarang ni bawah teritori Zionis Israel. Ailat dipanggil. Sampai Sana'a, ibu kota Yaman. Ibu negara Yaman. Kata luas lah, utara selatan. Dan bekas-bekas minuman dia, berjana-berjana dia untuk minum tu sebanyak bintang di langit. Banyak, besar. Nabi tunggu sana. Dan siapa yang minum dari telaga Kautsar daripada tuangan Nabi SAW, maka tidak akan dahaga dah selepas itu. Dan Nabi pesan suruh tunggu sana. Tapi dalam hadis tersebut ada benda yang menakutkan. Sebab Nabi SAW kata, ana faratukum bil haud fa idza bi unasin a'rifuhum. Dan ketika aku berada di telaga Kautsar tersebut, ada orang-orang yang aku kenal mereka. Yang ni kenal atas dasar mereka ni ada tanda-tanda umat Nabi SAW. Fa unawiluhum, dan aku cuba nak menyelamatkan mereka, nak ambil mereka. Fakhturijaduni, tiba aku dihalang, tak boleh nak pergi. Dan Nabi SAW kata, ya Rab, ummati, wahai Allah, umat aku. Tapi Allah Ta'ala dikatakan, faqila, dikata kepada Nabi SAW, la ta'lam ma baddalu ba'dak. Kamu tak tahu wahai Muhammad apa yang mereka telah ubah selepas kamu. Sebab itulah para ulama yang mensyarah hadis ni kebanyakan mengatakan maksud di sini mereka ahli bid'ah. Tuan-tuan jangan faham dah ahli bid'ah ni buat tahlil, buat kunut. Bid'ah seperti mana setengah yang sebut tu. Tak, bid'ah sini maksudnya golongan-golongan dah ubah Islam ni, macam akidah depa ubah kepada akidah Mu'tazilah, ubah kepada akidah Khawarij. Asal dia kan Nabi SAW ajak kita
bahawa semua orang yang ada la ilaha illallah dalam hati dia tuan-tuan, sejahat mana pun dengan rahmat Allah Ta'ala boleh keluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Tapi mai kumpulan Khawarij mengatakan siapa yang buat dosa besar maka kekal dalam neraka. Islam tak ajak lagu tu. Ini bid'ah. Nampak ni bid'ah. Kita diajak oleh Nabi, pertama dalam Quran Allah Ta'ala ajak melalui ayat, saya tak mau cerita panjang, ada bab dia nanti insyaAllah dalam kitab ni. Tapi secara umum kita diajak untuk menghormati hadis para sahabat Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala redha pada mereka dengan nas Al-Quran, dan Nabi redha pada mereka, dan Nabi wasiat pada kita ikutlah para sahabat, dan Nabi ancam kita jangan kita sekali-sekali masuk campur ataupun mencela ataupun jangan hatta menyakiti mana-mana sahabat. Nabi kata Allah fi ashabi, Allah jaga kamu semua kepada sahabat aku. Dalam hadis Nabi kata ashabi kan nujum, para sahabat aku seperti bintang-bintang, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan mana-mana sahabat aku ni kamu ambil petunjuk, kamu dapat petunjuk Allah Ta'ala. Yang pentingnya tiba-tiba mai kumpulan yang mendakwa sahabat murtad semua. Ni bid'ah. Kan tak ada siapa yang tak murtad melainkan Sayyidina Ali, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi. Mereka golongan Syiah. Hafiz sampaikan isteri Nabi dia pun kafirkan. Ni bid'ah. Ni bid'ah sebenarnya tuan-tuan. Nampak no? Antara bid'ah moden zaman sekarang ni kumpulan yang nak nama Islam tapi tudung tak mau pakai, dan nak nama Islam tapi kalau siapa-siapa nak murtad kita kena persilakan. Yes, boleh. Dan memperjuangkan untuk murtad, ataupun kalau seorang tu budak kecil dia tak mau solat, mak dia rotan, mak dia boleh dakwa, ni golongan liberal. Ni pun bid'ah. Ni bid'ah yang mazmumah, yang keji sangat pada zaman sekarang. Nampak no? Jadi tapi mereka bukankah sebut la ilaha illallah? Nampak? Mereka kan bukankah mengucap dua kalimah syahadah? Ada kalangan mereka yang solat, mereka menghadap kiblat. Jadi macam mana? Adakah kita mengkafirkan mereka? Tak. Selagi mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka yakin solat wajib dan sekian-sekiannya. Nampak no? Walaupun ada beberapa masalah kita sebut tadi, boleh jadi jatuh hukum murtad. Tapi nak kata secara umum ni, kalau mengucap dua kalimah syahadah masih lagi percaya bahawa solat tu wajib, walaupun di kalangan mereka yang mungkin tak solat, tapi mereka ahlul iman, tetap iman. Jadi Allah SWT boleh keluarkan mereka dalam neraka sekiranya Allah Ta'ala masukkan mereka dalam neraka. Nampak no? Tetapi akidah Khawarij, mereka mewajibkan, Allah mewajibkan pembuat dosa besar kekal ke dalam neraka. Ni nak katakan bid'ah-bid'ah yang berlaku. Sebab itulah dalam hadis tersebut bila Nabi SAW kata mereka ni ada tanda umat Nabi SAW nak selamatkan, tapi dihalang sebab apa? Mereka yang buat bid'ah, mereka telah ubah agama. Fakhtulijaduni, dihalang Nabi SAW untuk selamatkan mereka, tak dapat telaga Kausar. Baik, tak tahu panjang kat sana. Salah satu makna Kausar, telaga Kausar. Dan Kausar ni juga tuan-tuan nama sungai daripada syurga yang asalnya dua batang sungai daripada syurga turun ke bumi melalui dua pancurnya, dua mizaban. Mizab seperti mana mizab Kaabah, bisa tengok kan mizab Kaabah, pancur Kaabah tu. Dalam satu riwayat hadis bahawa dekat padang mahsyar ada dua mizab dekat langit tergantung. Daripada mizab tu keluar air sungai yang nama sungai tu pun Sungai Kausar, turun masuk ke Telaga Kausar. Dari situlah punca Telaga Kausar tu. Nampak no? Baik, Allah Ta'ala bagi satu nikmat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Inna a'tainakal kautsar, bagi kausar kepada Nabi SAW. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah wahai Muhammad demi Tuhan kamu, kerana Tuhan kamu. Dan banyak ulama tafsir mengatakan salat sini adalah salat sunat Aidil Adha. Wanhar, sembelih. Walaupun sebenarnya dalam konteks bahasa wanhar, inhar bukan maksud dia sembelih. Sebab sembelih zabaha yadhbahu, izbah baru betul sembelih. Tapi inhar maksud dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan mesti tengok unta kan, unta kan tengkuk dia panjang. Macam mana nak sembelih unta tuan-tuan? Pernah tak kat masjid ni buat korban unta? Tak pernah lagi no? Nak buat pun lah ni dah payah nak buat kan. nak import unta. Tapi kalau tuan-tuan katalah tahun-tahun depan kita nak buat korban unta, macam mana nak sembelih? Tengkuk dia panjang tinggi, nak bagi dia rebah macam lembu tuan-tuan. Jenuh tak rebah tuan-tuan. Tak rebah unta ni, dia kuat. Sebenarnya unta ni sebelum sembelih dia kena buat yang kita sebut tadi, inhar. Inhar tu tuan-tuan ambil pisau,
apa ni, cucuk dekat bawah tengkuk dia ni. Tuan-tuan tengok dalam YouTube cara depa sembelih. Cucuk tu keluar darah apa semua, dia rebah baru sembelih dekat atas ni. Nampak no, baru sembelih di atas ni. Jadi inhar tu maksudnya sembelih unta. Cara sembelih unta. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencela kamu, syani'ak, orang yang mengenji kamu wahai Muhammad, mereka tu dah sebenarnya terputus keturunan. Sebab Nabi SAW lahir anak lelaki, Qasim meninggal, wafat Qasim. Kemudian lahir anak Abdullah, meninggal kecil. Kemudian daripada isteri Nabi SAW yang nama Maria, yang asal perempuan daripada kabilah ataupun etnik Qibtiyah, Koptik, Mesir. Dekat Mesir ada satu etnik ataupun bangsa nama dia Koptik. Sekarang ni kebanyakan mereka ni bukan Islam. Majoriti mereka bukan Islam, mereka Kristian, kuat Kristian. Tapi cakap Arab tuan-tuan. Saya masa belajar di Sudan, kebanyakannya bisnes-bisnes di Khartoum tu depa pegang. Depa ada banyak kedai, travel agency apa semua. Kalau kita, yelah kalau perempuan dia tak pakai tudung lah kan, tapi cakap Arab lah, pumpang-pumpang, tapi gambar bukan gambar Jesus salib kat kedai. Depa orang Koptik. Jadi Nabi SAW ada seorang isteri daripada isi baginda SAW daripada bangsa Koptik ni, Maria. Dihantar oleh Raja Mesir ketika tu. Yang pentingnya dapat anak daripada isteri Nabi SAW ni, cuma anak tu anak lelaki nama Ibrahim. Tapi dan 2 tahun besar meninggal, wafat juga. Jadi orang-orang musuh Nabi SAW, musuh Islam, mencela Nabi SAW, kata habislah Muhammad. Dia kata walaupun pengikut ramai, hebat apa semua, kata habis keturunan kamu, habis. Tak ada. Bila Arab kan berbangga dengan anak lelaki untuk meneruskan keturunan, Nabi kata tak ada, Muhammad tak tinggal anak lelaki, tinggal semua perempuan je, habislah. Tapi Allah SWT menjadikan bahawa keturunan Nabi SAW melalui anak perempuan Nabi SAW, Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali. Kita lihat hari ini keturunan Nabi SAW atau keturunan paling banyak yang memang tahu keturunan dia. Sayyid apa semua, Rasulullah SAW kat Yaman, Habib semua. Malah mereka jadi ramai ulama, malah jadi wali-wali Allah. Tetapi mereka yang cela tu tuan-tuan, para ulama kata tak tahu pun siapa. Keturunan mereka pun habis pupus. Yang Allah Ta'ala kata inna syani'aka huwal abtar. Abtar habis, tak disebut dah. Nama pun tak tahu siapa dia yang cela Nabi SAW tu. Tak tahu. Tak ada rekod dalam tarikh dan kitab tafsir. Nampak? Baik. Begitu juga mereka-mereka yang banyak mencela Nabi SAW sekarang ni tuan-tuan, tak ada keturunan dia. Jadi tuan-tuan jangan risau. Kok-koklah nak berkenan dengan perempuan Arab ke, ataupun kita dapat menantu orang Arab, tapi kata cek keturunan, kokok keturunan Abu Jahal apa. Tak ada tuan-tuan. Keturunan Abu Jahal tak ada. Jangan risau. Nampak no? Saya teringat masa sekali itu saya mengajar di Bangi, di rumah Datuk Seri Profesor Zaini Ujang, sekarang KSU, Kementerian Alam Sekitar. Saya mengajar rumah dia 5 tahun dah. Jadi satu hari itu saya mengajar mai Profesor Sheikh Omar daripada UPM, Sheikh Omar Al-Amudi. Dia duduk Kelantan, tapi saya tahu orang Amudi ni tuan-tuan bertamanya keturunan Yaman, dan saya tahu keturunan dia sampai kepada siapa. Tapi dia sembang dengan kami, dia pun kelakar lah orang dia. Dia dah berusia tapi kelakar. Sembang-sembang lah. Dia ceritalah masa sekali tu dia ada pergi ke Yaman dengan satu rombongan kerajaan, ada urusan sana. Jadi berkenalan orang Yaman. Jadi orang Yaman tu nama dia Al-Amudi. Dia kata, kamu orang Yaman, kata. Ini nama kabilah Yaman. Yang penting ni tuan-tuan, saya tak panjang cerita. Last kali dia pun offer dia untuk kata, jom pergi kampung kamu. Pergi kampung kamu, jumpa balik ketua kabilah sana. Sebab Arab memang dia orang kenal pasti dan jaga silsilah keturunan ni. Boleh kamu trace, kamu ni sebenarnya keturunan mana. Bawa pergi, dia cerita pergi. Jumpa ketua kabilah, buat keluar buku apa semua. Buku keturunan nasab tu. Jadi tanya-tanya balik, ayah kamu siapa apa semua. Rupanya ayah dia ataupun datuk dia, memang asal daripada kampung tu, hijrah ke Malaysia, ke Kelantan, berdakwah. Lepas tu meninggal. Cuma mereka kenal siap. Mereka kata kami ni kira dia tu missing in action lah. Bapak dia terdatuk dia, saya tak ingat. Hilang macam tu saja, tak tahu. Hari ni baru tahu cerita dia. Mereka pun peluk lah semua kan. Jadi yang lawak dia, Profesor Sheikh Omar ni cerita kat saya, dia orang pun bagilah buku silsilah keturunan tu kan. Inilah keturunan kamu, tengok sendiri.
Dia kata, saya pun duk tengok satu-satu bin sekian, dia kata, hati duk berdebar, dia kata. Takut sampai-sampai atas tengok Abu Jahal, dia kata Naya. Tapi dia kata alhamdulillah, bila tengok atas sekali siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya tahu memang keturunan Amudi, kalau tuan-tuan jumpa ada nama, ada laqab belas sekali Al-Amudi, mereka keturunan Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat keturunan Rasulullah, keturunan sahabat Sayyidina Abu Bakar, keturunan Sayyidina Umar, kan, keturunan Sayyidina Uthman, keturunan Sayyidina Ali, memang ahli bait lah, kan, keturunan Sayyidina Khalid bin Walid, alhamdulillah ada sampai hari ini. Ada. Dan ramai di kalangan mereka di kalangan ulama dan orang soleh, keturunan Sayyidina Abbas. Tapi kan, tengok, subhanallah, hikmah Allah Ta'ala, putih keturunan orang yang jahat-jahat tu. Nampak no? Tapi keturunan Abu Sufyan ada tuan-tuan, sebab Abu Sufyan lain kali kan masuk Islam. Kan tuan-tuan, jangan risau pula. Keturunan Abu Sufyan, keturunan Sayyidina Muawiyah ada sampai hari ni. Ada ulama-ulama mereka, bukan keturunan mereka. Baik. Yang penting ni tuan-tuan, tu panjang lebar saya nak cerita ni, bahawa hadis Nabi SAW yang kita sebut tadi, kalau tak mula dengan bismillah, Nabi kata satu riwayat, fahuwa abtar, maka urusan perkara yang kita buat tu, kita tak mulakan dengan bismillah, maka dia terputus keturunan dia. Maksud dia habis. Jadi tak sepatutnya lah kita tulis kitab, kita mulakan pengajian, kita tak baca bismillahirrahmanirrahim. Nampak no? Sebab Nabi dah sebut dah. Walaupun hukum dia sunnah, tapi Nabi sifatkan dia terputus. Para ulama mengatakan makna terputus di sini adalah dia tak sempurna di sudut keberkatannya. Ataupun mereka mengatakan, dia kata wa in tamma hissan la yatimmu ma'nan. Walaupun secara fizikali dia nampak sempurna, tetapi secara maknawi dia tak sempurna. Jadi mereka pun kata takkanlah Syekh Ibrahim Al-Laqani ni tulis manzumah dia, kan, kitab ni tak mula dengan bismillah langsung. Dia seorang ulama yang besar. Sebab itulah tuan-tuan, dia berbaik sangka, dia kata. Sebab sebut bismillah ni tak semesti tulis, tetapi cukup membenahi dengan dia sebut dengan lidah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia kata alhamdulillahi ala silatihi, seperti mana dia sebut. Kemudian dia memuji Allah Ta'ala dengan pujian alhamdu. Nampak no? Baik. Jadi tuan-tuan, kerana masa pun sikit, saya nak cerita tentang bismillah lah, sikit sebanyak berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau kita lihat pada perbincangan Dr. Akli ini pun, dia kata maka jelaslah penulis telah memulakan tulisan dengan dua mukaddimah, iaitu mukaddimah haqiqiyah basmalah, kedua mukaddimah idhafiyah lafaz memuji Allah. Sebab secara yang bertulis kita nampak pengarang kita memulakan dengan alhamdulillah terus. Alhamdulillah pun kita disarankan untuk memulakan urusan dengan alhamdulillah, tapi sebelum alhamdulillah bismillah dulu. Seperti mana Al-Quran, kan, Al-Quran dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, barulah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jadi bawah ni dikata apa? Imam As-Suyuti pernah menulis sebuah risalah berkaitan dengan basmalah. Basmalah ni tuan-tuan, maksud dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan tuan-tuan baca buku ni kata awak dia kata basmalah, orang bismillah. Ni salah cetak apa? Tak. Basmalah ni satu perkataan, dia jadi istilah, jadi terms. Kalau kita kata basmalah, maksud dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kata membaca alhamdulillah, dia panggil hamdalah. Hamdalah. Kalau hasbalah, kita cakap hasbunallahu ni'mal wakil. Kalau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nampak no? Itu istilah dia. Jangan takut orang fikir salah tulis kan, awak basmalah pula. Tak, memang basmalah bahasa Arab. Maksudnya sebutan bismillah dipanggil basmalah. Hamdalah, alhamdulillah. Hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayyalah, hayya 'ala salah. Tapi hayyalah. Nampak no? Baik. Jadi sini tuan-tuan, sebenarnya bab bismillah ni saja, kalau kita tengok para ulama bahas cukup panjang. Bismillah saja. Jadi kalau kita nak sentuh tentang bismillah ni pun cukup panjang, tapi saya tak mau panjangkan, saya nak terjemah sikit je. Yang kita biasa terjemah sebagai bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu terjemahan yang simple. Tapi sebenarnya tuan-tuan, hatta nak sebut makna ba pada bismillah tu sendiri, bismillah, ba tu sendiri tuan-tuan, dalam ilmu nahwu ada 8 makna. Seperti mana disebutkan dalam kitab kitab Awamil Mi'ah, kan, Awamil Mi'ah Imam Jurjani syarahnya semua tulis bahawa ba saja pada bismillah tu ada 8 makna. Dan
Ulama juga mempunyai beberapa pendapat tentang bismillah pada bismillah ba ni maksudnya yang mana satu. Contohnya tuan-tuan, kalau saya katakan asyrabu al-ma'a biyadil yumna, bismillah, saya meminum air dengan ba, biyadi, dengan tangan aku yang kanan, kan? Bismillah. Memang nak minum tuan-tuan, bukan contoh. Baik. Jadi ba di sini dipanggil dalam kategori nahwu, dipanggil ba li isti'anah. Ba sebab menggunakan pertolongan tangan tadi untuk membuat sesuatu. Jadi boleh tak kita dengan makna ba isti'anah ni kita letak pada ba bismillahirrahmanirrahim? Nampak tak? Ini pembincangan ulama. Ada makna ba li musahabah, ba bersama-sama. Nampak ba bersama. Yang ini kebanyakan pilihan ulama pada makna bismillah. Maksudnya kita sebut bismillah dengan, iaitu dengan kebersamaan nama Allah atas dasar mengambil berkat pada namanya. Itu makna bismillah sebenarnya. Nampak no? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, pertamanya Allah. Ismi nama. Nama. Allah dia panggil sebagai alamun ala dhati wajibil wujudi al-mustahiqi lil kamalat. Ini ta'rif ataupun definition bila kita sebut Allah, apa yang kita faham? Alamun li dhati wajibil wujud. Alamun maksudnya nama khas bagi zat yang wajib wujudnya. Al-mustahiqi lil kamalat, yang mana sifat dia sangat layak dengan segala kesempurnaan. Itu bila kita sebut Allah, tu makna dia. Nampak no? Pertama kita kata Allah, dia panggil isim alam. Isim alam ni tuan-tuan, contohnya nama saya Nur Khairul Nizam, tapi kadang-kadang setengah masjid tulis Khairul Nizam je, dia tertinggal Nur tu. Sebab macam nama perempuan kan. Jadi Nur tuan-tuan, asal makna dia cahaya. Makna dia dalam bahasa Arab maksud dia cahaya. Tapi Nur dengan makna cahaya tuan-tuan, dia panggil isim jins. Isim jins, nama jenis cahaya umum. Tapi guru saya masa saya mengaji dulu, sebab nama saya Nur Khairul Nizam, dia ringkas panggil saya Nur je. Ya Nur panggil. Jadi bila guru saya panggil saya dengan kalimah Nur, guru saya tak maksud cahaya, dia maksud nama saya. Jadi bila sebutan untuk memaksudkan nama seorang, yang ni dipanggil isim alam, nama yang khas. Nama bagi sesuatu objek ataupun tubuh seorang. Jadi bila kita panggil Allah, dia adalah isim alam bagi siapa? Bagi zat yang wajib wujudnya, iaitu Allah. Kita ni semua tuan-tuan makhluk. Bila makhluk, kita punya kewujudan tidak wajib. Wajib di sini bukan maksud dia wajib, sunat, makruh, haram tu tuan-tuan. Itu dipanggil hukum taklifi. Tapi wajib di sini dengan makna hukum akli. Hukum akli. Apa beza dia? Wajib pada hukum akli, dia bukan membincangkan tentang kalau buat tu benda tu dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu wajib taklifi. Tapi wajib hukum akal, makna dia sesuatu yang mesti dia ada dalam akal kita. Tak boleh menidakkan dia pada akal. Apa maksud dia tuan-tuan? Payah juga nak faham kan? Maksud dia contohnya, wajib sesuatu objek pada akal kita, dia panggil sifat, mesti dia hayizun, maksud dia mengambil ruang. Kalau nama ni objek dan dia jirim, ni jirim kan, jirim. Jadi sifat yang lazim yang berada pada akal kita, wajib pada dia mengambil ruang. Jadi sekarang ni botol ini jirim, jadi ini adalah ruang. Jadi botol ini telah mengambil ruang ini. Jadi sekarang ni botol ini tak boleh mengambil ruang mikrofon ni, tak boleh masuk, sebab setiap objek jirim dia mengambil ruang dia. Jadi tuan-tuan, kalau ada seorang kata pada kita, bayangkan botol ini dia tidak mengambil ruang, dia tak boleh bayang, akal tak mampu bayang. Nampak no? Jadi bila tak boleh bayang satu benda tu tuan-tuan, dipanggil mustahil akal. Mustahil pada akal. Tak maaf tuan-tuan, contoh last sekali. Ataupun setiap jirim dia boleh bergerak, tapi dia boleh diam. Tapi dia boleh bergerak atau diam pada satu waktu saja. Sekarang kalau kita kata, bayangkan botol ini dia bergerak dan dia diam pada waktu sama. Tuan-tuan bayangkan objek yang sama, jangan bayangkan dua objek yang berbeza. Boleh tak?
Benda yang bergerak dan diam pada satu waktu yang sama. Akal tak boleh bayang. Tuan-tuan hanya nampak benda yang bergerak ataupun tuan-tuan nampak benda yang diam. Itu salah satu saja. Nampak no? Jadi bila akal lemah untuk membayangkan benda tersebut, dia panggil mustahil akli. Mustahil pada akal. Jadi di sebaliknya, lawan dia wajib akli. Sekarang ni kita nampak yang wajib dia sama ada dia diam pada satu waktu atau dia bergerak pada satu waktu. Boleh faham no? Bila kita kata kita wujud, tapi wujud kita mesti secara wajib ke? Mesti ke kita ada? Tak, dia tak wajib pada akal. Boleh tak saya tak ada sebenarnya? Boleh. Sebab hak Allah nak jadikan saya atau tidak. Memang saya ada lah sekali depan tuan-tuan, tapi kewujudan saya tidak wajib pada akal. Tapi Allah Ta'ala tak wujud, itu mustahil akal. Nampak no? Mustahil pada akal. Baik, insyaAllah akan datang kita sambung lagi definisi nama Allah tadi, tuan-tuan. Dan kita lihat pada definisi inilah nanti kita akan nampak bahawa nama Allah tu bukan senang-senang untuk kita menisbahkan kepada ideologi-ideologi tertentu yang nak menggunakan nama Allah. Sebab dia menyalahi definisi Allah tu sendiri. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya nak ada kasar bahasa, salah silap atau kekurangan. Kekurangan tu daripada saya sebagai manusia biasa. Segala yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan. Wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamah wa ma'a ashabihi wa ahli baitihi wa sa'iri salihin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.